Pada tahun 2022, content creator ni minta followers dia untuk mengundi dua parti politik yang berbeza. Dan bukan dia je, ramai lagi content creator yang menyokong parti politik yang berbeza pada masa yang sama. Yang membuatkan kita tertanya-tanya, adakah mereka ni dibayar untuk mempengaruh tindak tanduk pengundi? Sebenarnya, kita takkan tahu. Sebab di Malaysia, belum ada undang-undang yang menyatakan dari mana datangnya pendanaan politik ni atau ke mana dia pergi. Ibarat membuka pintu kepada pengaruh wang yang tak terkawal semasa kempen politik. Dan hasilnya, rasuah. Sebab itulah wujudnya organisasi macam Bersih, Ideas dan beberapa ahli parlimen yang cermat terus berkempen tanpa jemu untuk mereformasi pendanaan politik ni. Untuk jadikan politik Malaysia lebih adil dan bersih. Selepas berdekad berjuang, kemenangan yang bersejarah mungkin lebih dekat dari yang kita sangka. Pendanaan politik ni basically cara parti politik dan ahli politik mendapatkan duit mereka. Macam organisasi yang lain juga, parti politik perlukan duit untuk kekalkan pejabat mereka, bayar pekerja parti, jalankan kempen dan macam-macam lagi. Nak dapatkan duit ni lah perkara yang paling besar dalam politik. Tapi dekat Malaysia, we don't have the right information about where these parties are getting the money from, and therefore we cannot follow the trail of the money, whether it's corrupt or not. Then we wouldn't know how to keep the people in power accountable. Mereka yang dah dipilih sepatutnya bekerja untuk orang awam yang memilih mereka. Bina jalan dan sekolah, tentukan siapa yang baiki lampu jalan, siapa yang rawat air dan banyak lagi. Tapi semua ni dikaburi dengan duit. We have had cases in the past where political parties receive funding from questionable sources, including foreign sources, which may or may not dictate the way in which the political party is to behave, who've then made decisions over huge public contracts. Another example is when private companies donate to political parties in excessive sums, sometimes to multiple parties, and when they do so, they sometimes expect that there should be some form of kickback. If the quality is compromised because the best contractor is not the one that has won the tender, then this is where people start to feel affected. Sekarang, Malaysia dah ada undang-undang yang digubal untuk menentang rasuah, pengubahan wang haram dan juga salah guna kuasa. Kita siap ada akta kesalahan pilihan raya yang mengharamkan rasuah kepada pengundi. Tapi, tetap ada kelemahan dan definisi yang tak jelas sehinggakan tak ada seorang pun yang mampu mengawal selia secara spesifik pendanaan politik ni. We do need to reform. Every single policy we do has been affected by vested interest and corruption. And as a result, you lose public trust. The ringgit is weak because of lack of confidence. Whether the investments are really coming in or not is questionable. I believe the political parties and the political leaders will come to their senses hopefully in this year 2024 and push through this particular bill. Terhasillah rang undang-undang pendanaan politik yang bakal dibentangkan di Parlimen pada 2024. Rang undang-undang ini berkisar pada ketelusan dan merangkumi dua aspek penting, peraturan dan pengawasan. Ini sangat mustahak kerana Malaysia merupakan salah satu daripada beberapa negara yang tiada undang-undang yang mengharamkan sumbangan asing untuk parti politik dan tidak melarang sumbangan tanpa nama kepada calon. Dengan akta ni, parti dan ahli politik dikehendaki mendedahkan sumber dan jumlah dana yang mereka terima. We are not asking somebody who donate 5 ringgit to Team Milo and therefore you must disclose. The proper way to go about this is like, for example, in Australia, if you donate above a certain amount of money, your name as well as the amount you donated will be publicly declassified. Had kepada kumpulan berbeza akan dikenakan. Sumbangan oleh GLC, warga asing dan kerajaan akan diharamkan bagi mengurangkan penyalahgunaan dana dan pengaruh asing dalam politik Malaysia. Walaupun dengan sekatan ini, menurut International Idea, had sumbangan amat sukar dikawal sebab duit pun boleh disalurkan melalui orang lain. Maka, di sinilah keperluan menubuhkan badan pengawasan. Dan menurut International Idea, badan pengawasan memerlukan mandat yang diwajibkan, sumber yang mencukupi dan kapasiti yang relevan, tidak berat sebelah dan bebas daripada sebarang tekanan politik. Badan pengawasan ini juga perlu bekerjasama dengan agensi lain untuk pengawal seliaan pendanaan politik secara holistik.
Satu lagi elemen penting rang undang-undang ini ialah kewujudan pendanaan awam. Parti-parti akan diperuntukkan dana daripada bajet kerajaan kira-kira RM130 juta berdasarkan jumlah undi yang diterima oleh parti di dalam pilihan raya. Essentially, we need to pay the parties to not be corrupt. It's something that may be very difficult for people to accept, but I would say you pay the parties to be professional, to make sure that they don't have to rely on the corruption of a 1MDB case all over again. Walaupun draft terkini rang undang-undang bertujuan untuk mengawal selia cara parti ini mendapatkan pendanaan mereka, ia tidak menyentuh langsung tentang cara dana tersebut dibelanjakan atau jika dana itu perlu dilaporkan. Although it contains a lot of important provisions that we believe would strengthen institutions and strengthen democracy in the country, it does have some gaps. But this is why these reforms need to happen sequentially, but also work has to happen simultaneously. Bagi undang-undang ini diluluskan, ia perlu dibentangkan, dibahaskan dan diundi di Parlimen. Tetapi, ini bukan kali pertama, kedua, ketiga atau keempat topik pendanaan politik telah dibangkitkan. Gesaan dan tekanan untuk peraturan pendanaan politik ni dah wujud sejak 2007, dipimpin oleh pemimpin pembangkang pada protes bersih pertama. Kemudian, pada tahun berikutnya, diam begitu sahaja. In 2008, the same opposition leaders were now in control of state governance. And we were told no. And I like to quote here what one minister specifically told us. If we make institutional reforms, we can lose power. By 2010, nobody, whether Barisan Nasional or the opposition, were interested in any reforms. Antara 2007 dan 2022, 3 syur berasingan telah diketengahkan. Semuanya tak berhasil. Bekas Perdana Menteri Najib Razak pun dah tubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk kaji pendanaan politik yang akhirnya pun dibubarkan. Kemudian, krisis politik Malaysia 2020 ke 2022 menyaksikan pelantikan 3 Perdana Menteri, pertukaran berbilang parti dan kerajaan gabungan pasca pilihan raya pertama Malaysia yang terdiri daripada bekas pembangkang dan ahli kerajaan. Now we sort of change place, but we are still talking about the same thing. If we are talking about greater participation among the people of the country, then you need to make the playing field as level as possible. We cannot miss this opportunity. Dengan topik berkenaan politik dalam media sosial semakin berkembang, rang undang-undang ni datang pada masa yang tepat. Sepanjang tempoh berkempen PRU15, media sosial menjadi medan tempur untuk mengawal undi. Baby, aku ada type. And if you wanna have a say, go vote, go vote. Selain ahli politik yang melakukan tarian comel dan influencer memakai baju politik, ada juga sejumlah konten politik berunsur perkauman telah dimuat naik. Dan sekali lagi, tiada siapa yang tahu untuk apa dan siapa yang membayar mereka. Social media falls under the category of what we call third-party actor, someone outside the political system that is helping to shape events within the political system. These third-party actors could be private financiers who use and actively fund social media as a mechanism to shape political events, to shape public policies. And the volume of money now being used to fund social media, that too is a major source of political financing. The question arises, where is it coming from? I don't think it is coming solely from within political parties. Berkempen secara online macam ni mempunyai kesan besar kepada masyarakat. Penyelidikan mengenai kempen media sosial semasa PRU15 mendapati bahawa iklan berbayar untuk kandungan politik boleh membawa kepada maklumat yang salah dan polarisasi. The voter are being turned into consumer. Somebody is paying somebody to create content to influence you, the voter. People don't even know that they are being influenced. Legislation need to keep up with what's happening. Now, I'm not suggesting government dictating what is the right content to be posted online, but I do believe there needs to be some sort of compulsion to disclose who is paying for this particular political content and how much is being spent. Adakah rang undang-undang pendanaan politik cukup untuk melakukan pembaharuan dan membersihkan politik kita? Ia bukan sesuatu yang pasti. Tetapi, ramai yang bersetuju bahawa ia adalah langkah ke arah yang betul.
if the political financing bill eventually becomes an act, I do believe that this would unite sufficient numbers of members of parliament from different divides to be able to now finally see that, hey, difficult, challenging institutional reform is possible. Yang kita tahu, wakil rakyat harus berkhidmat untuk rakyat, bukannya dikawal oleh penyumbang besar yang anonymous. Kita perlukan peraturan ni untuk memastikan kempen politik online atau offline patut dibiayai secara telus dan adil. We have gotten to a stage where political financing is the talk of the town. Ordinary members of the public is aware of it. Hopefully this will lead to a deepening of democracy in Malaysia. To usher in this new era of multi-party democracy, we want to create a level playing field where both opposition and government MPs feel they have adequate resources to do what they need to do as lawmakers in this country, and not just everything about being in power, therefore I have money.